Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Siti Aida dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Ikhwan Hakim bin Zahmad Syari dari Kumpulan 5. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang adat resam dengan contoh-contoh yang sesuai dalam konteks masyarakat berbilang etnik di Malaysia. Malaysia mempunyai berbagai kaum, antaranya ialah Melayu, Cina, India dan lain-lain. Keberagaian kaum dan budaya dalam negara Malaysia sudah semestinya memiliki kebiasaan atau kepercayaan tersendiri yang juga dikenali sebagai adat resam. Masyarakat berbilang etnik di Malaysia ini juga mempunyai adat resam tersendiri. Adat resam ialah undang-undang atau hak yang tidak tulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-menurun sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Oleh itu, adat resam merupakan peninggalan yang berharga dari turun-temurun sesuatu kaum. Sehubungan dengan itu, peranan paling dominan yang mampu dimainkan oleh kaum ialah tunjukkan adat resam mereka sebagai tanda kebanggaan kaum mereka. Akhirnya, anak muda iaitu para remaja memain peranan penting untuk menjaga dan meneruskan amalan adat resam ini. Supaya adat resam ini tidak akan ditelan zaman, meskipun zaman akan berubah kelak, ia tetap jadi pegangan kepada generasi seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Esnari binti Aman, nombor matrik BB 2011100084. Kita akan mulakan dengan adat resam bagi kaum Melayu. Yang pertama ialah adat apabila berkunjung ke rumah seseorang, kita hendaklah memberikan salam terlebih dahulu. Bagi yang Muslim, kita hendaklah mengucapkan ucapan Assalamualaikum. Dan seterusnya, apabila ingin memasuki rumah seseorang, kita hendaklah menanggalkan kasut. Hal ini kerana apabila kita memasuki rumah seseorang tanpa menanggalkan kasut ataupun selipar, ianya dianggap sebagai tidak sopan. Saat berada di dalam rumah, kita hendaklah duduk dengan sopan. Sebagai contoh, bagi lelaki hendaklah duduk dengan bersila, manakala perempuan duduk bersimpu. Masa menjamu selera, anak gadis akan menyundukkan makanan terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua. Semasa menjamu selera, sebaiknya kita menjamu makanan yang berada dekat dengan kita. Dan apabila ingin mengambil makanan yang jauh, kita hendaklah meminta pertolongan daripada orang yang berada dekat dengan lauk tersebut. Seterusnya, kita hendaklah jangan bersiul dan meninggikan suara apabila berada di rumah seseorang. Sebaiknya kita menggunakan nada yang sederhana, dan apabila ingin berbicara dengan orang yang lebih jauh, kita hendaklah mendekati orang tersebut. Seterusnya, bagi wanita yang mengandung, terdapat beberapa upacara dan pantang larang yang harus dipatuhi. Antaranya ialah menempa bidan, melenggang perut, menjama perut, dan mandi melenggang perut serta menghadap semangat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noraliza binti Makladin akan membentangkan mengenai adat resam masyarakat Cina. Masyarakat Cina juga mempunyai adat resam mereka tersendiri. Orang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua terbesar di Malaysia. Adat resam masyarakat Cina terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah lawatan dan kunjungan. Semasa mengunjungi rumah orang-orang Cina, tetamu sebaik-baiknya duduk di sebelah kiri tuan rumah sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Seterusnya, minuman ringan selalunya dihidangkan kepada tetamu secepat mungkin. Tetamu janganlah segera minum kecuali sudah dipersilakan oleh tuan rumah beberapa kali. Kurang elok mengunjungi rumah keluarga Cina sewaktu mereka makan malam, melainkan kunjungan itu dibuat oleh sebab-sebab yang penting. Seterusnya ialah adat resam mengenai kelahiran. Semasa ibu mengandung, misalnya di dalam bilik ibu, perabot tidak boleh diubah, terutamanya katil, dan memangku dinding rumah tidak dibenarkan sama sekali. Orang Cina juga tidak suka bayi mereka itu dipuji berat badannya. Sebaliknya, kata-kata pujian seperti gemuk dapat diterima. Kelahiran seorang anak biasanya diraikan apabila ia berumur sebulan. Seterusnya ialah adat resam bagi perkahwinan. Pertunangan boleh dilakukan semasa kanak-kanak berumur 7 dan 14 tahun. Walaupun perkawinan tidak diatur oleh ibu bapa, tetapi ramalan nasib masih dijalankan dan mempunyai beberapa peringkat. Seterusnya ialah adat resam kematian. Pelawat tidak seharusnya memakai pakaian yang berwarna-warni sewaktu pergi ke rumah orang mati.
Ketika memasuki rumah si mati, pelawat hendaklah membawa sepasang lilin putih dan alat sembahyang untuk diberikan kepada keluarga si mati. Ketika meninggalkan rumah si mati, pelawat diberikan seutas benang merah atau gula-gula berikat benang merah sebagai tanda terima kasih. Ada 3 adat resam bagi kaum India. Yang pertama, adat perkawinan yang dikenali sebagai Tirumanam, iaitu penyatuan suci antara suami dan istri. Ada 3 jenis adat perkawinan. Yang pertama adalah Vaitika Tirumanam, kedua adalah Tamil Tirumanam, dan yang terakhir Dia Tirumanam. Adat resam yang kedua adalah adat kematian. Masyarakat India mempercayai konsep kelahiran semula, iaitu kematian adalah perpisahan antara roh dan jasad. Ada 2 jenis upacara yang akan diadakan semasa adat kematian ini berlangsung. Yang pertama, upacara menanggalkan tali, iaitu menanggalkan rantai suci. Yang kedua adalah upacara Vaikarasi, iaitu upacara memandikan mayat dan memberi penghormatan yang terakhir. Adat resam yang terakhir adalah adat perayaan. Masyarakat India mengamalkan 3 jenis perayaan. Yang pertama, perayaan Deepavali, yaitu mandi minyak bagi menyucikan badan. Yang kedua, Taipusam. Taipusam adalah upacara untuk menghapuskan dosa. Yang ketiga adalah upacara Pongal, yaitu menuai, sama dengan hari masyarakat. Saya Nursyada binti Asani, nombor pelajar BB20110487. Suku kaum Kadazan Dusun juga mempunyai adat tersendiri seperti pertunangan dan juga perkahwinan. Semasa bertunang, pihak perempuan akan menerima cincin menanti mimpi, di mana jika perempuan menerima mimpi buruk, pihak lelaki perlu membayar sogit kepanasan kepada pihak perempuan. Dan jika mimpi tersebut adalah baik, pertunangan tersebut akan diteruskan dan perundingan terhadap kedua belah pihak akan dilakukan. Dan semasa bertunang, kedua bakal pengantin tidak boleh mengingkari pertunangan tersebut. Dan jika diingkari, mereka perlulah membayar denda sebanyak dengan harga hantaran ataupun separuh daripada harga hantaran tersebut. Dan denda tersebut perlulah dibayar di hadapan pengadilan adat. Dalam adat perkahwinan mereka pula, mereka perlulah melangsungkan pesta perkahwinan sesingkatnya adalah selama 2 hingga 3 hari. Dan bagi yang berkemampuan pula, mereka perlu melakukan sebanyak 7 hingga 14 hari. Dan mereka juga melaksanakan adat Nyohon Pinisi, iaitu upacara menggumpal nasi, di mana sebelum upacara ini dilakukan, kedua-dua pengantin akan duduk berhadapan di tengah-tengah bulatan sekumpulan gadis yang berpakaian hitam, dan seterusnya mereka akan menggenggam nasi dan periuk, dan mereka akan menggumpal nasi tersebut sebesar telur ayam. Kemudian mereka bertukar dan makan nasi tersebut. Selepas upacara itu berlangsung, para tetamu pula akan diberikan makanan dan minuman, dan dimeriahkan dengan tarian Sumazau. Dan upacara ini sebenarnya merupakan salah satu nazar perkahwinan yang menurut cara tradisional bagi kaum Kadazan Dusun. Adat terakhir dalam adat resam Kadazan Dusun ialah adat kelahiran, di mana si bidan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap si ibu dan si anak. Dalam adat ini, di mana si bidan akan mengenakan pantang yang unik, di mana mengikut kasta ataupun darjat. Terdapat 3 kasta. Yang pertama, orang biasa. Orang biasa akan dikenakan pantang selama 7 hari 7 malam. Dan kedua, orang berdarjat. Orang berdarjat akan dikenakan pantang selama 21 hari 21 malam. Dan orang yang berkasta atau berdarjat lebih tinggi akan dikenakan pantang selama 44 hari 44 malam. Dan seterusnya. Dalam adat kelahiran ini, pihak si ibu perlu mengadakan upacara Matsapya atau Motsopik, yaitu upacara memberi nama kepada si bayi. Dan nama-nama ini dipilih daripada cadangan-cadangan saudara mara si ibu.
Dan adat terakhir dalam adat Kadazan Dusun ini ialah adat semasa kematian. Terdapat 3 perkara yang ditekankan dalam adat semasa kematian ini, yaitu adat memberitahu. Adat memberitahu di mana penduduk kampung diberitahu tentang kematian si mati agar kesedihan itu dapat dikongsi bersama. Kedua, adat berjaga. Adat berjaga di mana jenazah si mati akan disimpan di rumah selama 5 hingga ke 7 hari dan ia perlu dijaga agar bertujuan untuk menghindari daripada gangguan mistik. Dan yang terakhir, adat Monginupus. Adat Monginupus ini merupakan adat wajib di mana penduduk kampung diarahkan untuk menangisi sekuat hati kematian si mati sebelum ia dikebumikan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Siti Aida dan kepada semua ahli dalam pelan saya. Nama saya Norazmina Elina dan hari ini saya akan membentangkan kesimpulan tentang adat resam. Yang pertama, semua kaum di Malaysia mempunyai adat resam itu sendiri. Tidak kira kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, semuanya mempunyai, dan kaum lain lagi semuanya mempunyai adat resam tersendiri. Seterusnya, adat resam hubungan etnik di Malaysia sememangnya menunjukkan keadaan stabil dan masih dikawal. Jadi sebagai konklusi, kepelbagaian budaya dan adat resam hubungan etnik di Malaysia sememangnya menunjukkan keadaan stabil dan masih terkawal. Tidak lagi ada berlaku pergaduhan ataupun berlaku salah faham antara kaum disebabkan adat resam ini. Seterusnya, segala pergaduhan, salah sangka, status mereka masih mampu dibendung dengan menggunakan dan mempraktikkan nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi serta tidak bersikap diskriminasi dan stereotip. Namun, isu ini tidak boleh dipandang remeh. Kerana jika isu ini dipandang remeh, ia boleh menjadi parah jika terjadinya isu kefahaman. Maksudnya isu salah faham antara kaum disebabkan adat resam ini boleh berlaku jika semuanya memandang remeh tentang isu ini. Seterusnya, semua masyarakat berperanan dalam memahami adat resam di Malaysia ini. Jadi semua masyarakat, tidak kiralah kaum apa sekalipun, semuanya haruslah memahami adat resam yang ada di Malaysia ini supaya tidak ada berlaku salah faham atau pergaduhan antara kaum di Malaysia. Jadi itu saja pembincangan saya tentang kesimpulan adat resam. Saya harap Dr. Siti Aida dan kepada semua ahli dan penasihat dapat memahami apa yang saya bentangkan ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.